Ini Rick. Walau tak mahu dirakam, play ditekan. Dia terdampar di pulau tropika kecil. Air masin, pakaian berat. Kepala berdenyut, telinga berdengung. Duduk teduh palma, paksa diri bernafas perlahan. Dia bingung. Perlu cari air tawar, berlindung dari matahari, fikir isyarat pantai. Hari pertama, Rick cuba minum air laut, segera muntah. Garam menambah dahaga, memudaratkan ginjal. Nasib baik, hujan lebat turun. Rick tangkap hujan guna baju, perah terus ke mulut. Subuh esoknya, dia kumpul embun dari daun. Dia minum sedikit-sedikit dan kerap. Elak sakit perut, jernihkan fikiran. Rick tahu, air laut tak boleh diminum, hujan minum sepuasnya. Hari kedua, matahari terik membakar, Rick perlukan teduhan berterusan. Dia regangkan baju T antara dua batang kayu buat pelindung. Kemudian, dia letak palang, ikat dengan daun. Jadilah pondok penuh. Dalam teduhan, lebih selesa. Peluh pun lambat keluar. Peluh itu air berharga. Siang hari Rick duduk di bawah lindungan. Dia keluar hanya pagi dan petang. Hari ketiga, rasa lapar bawa Rick cari kelapa. Tak dapat buka dengan gigi. Tendang tumit hanya sakitkan diri. Rick jumpa kayu leput hujung tajam. Dia gosok kelapa lama-lama hingga pecah. Air kelapa menyegarkan. Namun, minum banyak sangat boleh sakit perut. Isinya beri tenaga. Rick guna separuh tempurung kosong buat cawan air dan pinggan. Hari keempat, ketika air surut, Rick menemui siput dan ketam kecil. Makan mentah menjijikkan dan berisiko, jadi api diperlukan. Rick menggosok kayu seperti di filem, tapi seharian tiada percikan api. Malam itu bencana melanda, ketam mencuri makanannya, menyebabkan Rick lapar dan marah seharian. Pada hari kelima, ribut melontar pemetik api basah. Rick menjemurnya di bawah matahari, mencuba 10 kali, akhirnya api menyala. Rick mengumpulkan unggun kecil, sabut kelapa kering di bawah, gentian ringan di atas, diikuti ranting nipis dan kemudian dahan. Api mula marak perlahan-lahan. Asap menghalau serangga kecil, haba pula memberi keselesaan dan peluang memasak. Rick menyimpan kayu api kering dan melindungi api dari angin dengan daun besar. Hari ketujuh, memasak dengan api jauh lebih mudah. Rick meletakkan batu rata di bara api. Dia menunggu ia panas, lalu dia memanggang kerang di atasnya. Ketam-ketam bertukar merah dan terbuka. Rick tidak pandai menangkap ikan. Namun dia melihat lopak air pasang surut. Dia menghalau ikan kecil ke sana. Dia membuat benteng dari batu. Dia memukul air dengan kayu. Ikan-ikan kecil itu timbul sendiri. Makanan itu jadi sangat enak di atas api. Pada hari ke-9, kaki Rick terluka oleh kerang. Itu masalah bila tiada kotak pertolongan cemas. Dia membasuh luka dengan air hujan, lalu membalutnya dengan stokin koyak. Rick tahu jika bersih, luka takkan bernanah. Jika kering, ia takkan sakit. Hari ke-12, tiba masanya memikirkan isyarat SOS. Mula-mula, Rick menulis huruf kecil di pasir. Dia berundur tetapi tidak dapat melihatnya sendiri. Dia kembali, menyusun kayu balak menjadi anak panah besar. Di sebelahnya, dia membuat huruf besar HELP. Dia membuang ikatan daun basah ke dalam unggun api. Asap kelabu tebal lebih jelas kelihatan di latar langit dan air. Mengekalkan isyarat itu tidak mudah. Ini menjadi tugas utama Rick. Pada hari ke-18, Rick mula hilang akal kerana kesunyian. Dia melukis muka pada sebiji kelapa dan meletakkannya di sebelah. Rick pernah melihatnya dalam filem dan ketawa betapa bodohnya itu. Kini, dia sendiri membuat sahabat terbaik dengan cara ini. Dia bergurau dengannya dan kadang-kadang bergaduh. Itu lumrah. Hari ke-25, Rick kurus. Dia bergerak lemah. Rambut irokesnya tegak seperti semak. Kini Rick punya aset besar. Ada pondok, unggun api dan dapur mini. Dia masih sering meleset saat berburu tombak. Dia memaki tetapi tiada lagi panik. Kejayaan kecil setiap hari memberinya kekuatan. Rick percaya dia akan bertahan. Hari ke-30 tiba. Sebuah perahu akhirnya kelihatan di ufuk. Rick mengibas baju T pada sebatang kayu. Dia melompat melalui ombak dan bertemu orang. Dia membawa mereka ke kemnya. Rick menunjukkan kalender kulit kayunya dengan 30 tanda. Lucunya, Rick sebenarnya baru hilang 3 hari lalu. Dia melalui masa sukar. Ikutilah.